Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala semisal pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ingin saya memperkenalkan sebuah buku dan membuat ulasan ringkas. Moga-moga ia bermanfaat untuk kita semua untuk lebih mengenali ilmu-ilmu mutiara-mutiara yang tersurat dan tersirat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Buku itu ialah Message Deep dalam Al-Quran, tulisan Ustaz Muhammad Zulkhairi Muhammad Nur. Okey, ini adalah buku beliau yang kedua yang saya baca dengan cermat dan kemudiannya membuat ulasan di saluran YouTube saya. Sebelum ini, buku pertama yang saya ulas adalah Zikir Nabawi selepas solat, ulasan terperinci. Baik, apakah maksud message deep dalam Al-Quran? Ia adalah ilmu atau mutiara dalam ayat-ayat Al-Quran yang sekali pandang, sekali baca, kita tak akan perasan, kita tidak akan dapat mengesannya. Namun dengan tadabbur yang cermat akan ditemui mutiara dan ilmu tersebut. Setiap ilmu dan mutiara tersebut yang dikemukakan dalam buku ini diberikan rujukannya juga seperti dari kitab tafsir yang mana. Jadi ini bukanlah buku sembang kosong atau teori sendiri. Baik, saya berikan beberapa contoh ya daripada beberapa bab awal buku ini. Okey, jadi sebagai contoh, bab yang pertama sekali, apakah beza antara zalikal kitab dengan hazal Quran? Sebab kita tahu ya, surah Al-Baqarah dibuka dengan zalikal kitab. Selepas alif lam mim, zalikal kitab. Tetapi ada juga ayat yang hazal Quran. Okey, apakah beza antara keduanya? Okey. Sebagai contoh, bab yang kedua pula merujuk kepada ayat surah Al-Baqarah ayat ketiga yang bermaksud iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib dan mengerjakan solat serta menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Lalu dijelaskan dalam Al-Quran, ibadah solat sering digandingkan dengan ibadah zakat. Apakah mesej yang cuba disampaikan? Apakah mesej deep yang cuba disampaikan ya? Secara ringkas, solat ialah hubungan kita dengan Allah, sementara zakat adalah hubungan kita sesama manusia. Jadi sebab itulah apabila saja ada ibadah solat, seringkali ia digandingkan dengan ibadah zakat ataupun mengeluarkan zakat. Okey, contoh seterusnya. Baik, kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-7, Allah SWT berfirman, walahum azabun azim. Okey, merujuk kepada orang-orang kafir, walahum azabun azim. Okey, bagi mereka azab yang azim, azab yang besar. Dalam surah Al-Baqarah juga ayat 10, apabila merujuk kepada orang munafik, Allah berfirman, walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Bukan alim orang yang berilmu tau. Azabul alim. So, apa bezanya? Pada zahirnya macam sama je kan? Bagi mereka azab yang besar, bagi mereka azab yang pedih, azab lah juga kan? Tetapi ada beza antara walahum azabun azim dan walahum azabun alim. Nak tahu beza dia? Kena baca buku. Okey. Sebagai contoh, bab seterusnya ya, merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat ke-10. Merujuk pada firman Allah yang bermaksud, dan hati mereka, yang ini orang munafik itu, terdapat, dalam hati mereka, yang ini orang munafik, terdapat penyakit hasad dengki. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka berdusta. Tapi tajuk babnya pula ialah orang yang sakit tidak akan merasai kelazatan makanan. Apakah hal pula bab makanan dengan bab orang munafik ni?
Kan? Tu yang kena baca buku ni. Okey. Baik. Seterusnya, ilmu adalah syarat menjadi pemimpin. Kita sama-sama tahu bila membaca tentang kisah Nabi Adam, ya, merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 31, di mana Allah berfirman, maksudnya, dan Tuhan telah mengajarkan Nabi Adam segala nama-nama benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat. Lalu dia berfirman, terangkanlah kepadaku nama-nama benda ini, dan semuanya jika kamu golongan yang benar. Kenapa kepada Nabi Adam Allah ajarkan nama-nama benda dan gunanya tu, tetapi tidak kepada malaikat? Dan kemudian tanya kepada malaikat, malaikat pun tak boleh jawab, kan? Jadi apa hikmah, apa rahsia di sebaliknya? Okey. Bab seterusnya merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 40. Alright, di mana ia dimulakan dengan firman Allah, ya Bani Israel. Okey, kenapa Bani Israel disebut sebagai Bani Israel padahal mereka ialah anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam? Kan, kenapa jadi dipanggil Bani Israel dan bukannya Bani Yaqub? Apakah maksud Israel di situ? Right. Okey, saya lompat beberapa ni. Okey, sebagai contoh, bab yang ke-9, hadapi musibah dengan solat, merujuk kepada firman Allah, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan solat, dan sesungguhnya ibadah itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 45. Demikian juga surah Al-Baqarah ayat 153, di mana Allah berfirman, wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan dengan solat, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Kita biasa baca ayat ni, kita tahu. Tapi bila kita ada masalah, bila kita ada cabaran, bila kita ditimpa ujian, apakah kita bersabar dan melaksanakan solat, atau kita buat yang lain-lain, merayu-rayu kepada manusia, mengadu kepada manusia, mengadu kepada media sosial, kepada semua kita buat, kecuali yang sabar dan solat. Padahal dalam surah Al-Baqarah itu sendiri, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Bila kita hadapi sesuatu cabaran, sesuatu musibah, sesuatu ujian, kita kembali kepada Allah. Kita mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Bukan dengan media sosial. Bukan dengan menceritakan musibah di media sosial dan seolah-olah mengharapkan simpati ke mereka. Kalau ramai yang turut bersimpati, kita rasa tenang. Kalau orang lain macam tak reply ke, tak bagi like ke apa ke, dia orang ni tak kisah buat kesah aku. Lagi down, lagi depressed pula jadi, kan? Okey. Beberapa baik. Bab ke-10 merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 61, di mana Allah berfirman, yang maksudnya, dan kenanglah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar, dalam kurungan sudah jemu, dengan makanan yang sejenis sahaja. Maka pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian daripada apa yang tumbuh di bumi, daripada sayur-sayuran, mentimunnya, bawang putih, adas, yakni kacang dal, dan bawang merahnya. Okey, so apa mutiara, apa ilmu yang deep daripada ayat ni, kan? Sekali imbas macam dia orang tak puas hati tak puas hati dengan makanan biasa, nak minta makanan lain, kan? Kena baca buku lah, kan? Nanti kalau saya cerita pula, nanti tak best lah pula. Okey, beberapa contoh lain, saya lompat beberapa bab. Okey, surah Al-Baqarah ayat 148 misalnya. Dan bagi tiap-tiap umat, okey, maksudnya firman Allah, bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Agak-agaknya kita ni dalam mengerjakan kebaikan ni berlumba-lumba ke, atau biasa-biasa sahaja, atau jarang-jarang. Yang dilumba-lumba ialah mengejar kekayaan. Yang dilumba-lumba ialah mengejar sesuatu pulangan material di dunia ini. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah ialah berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan.
Jarang-jarang kita jumpa orang yang mahu berlumba-lumba mengerjakan kebaikan. Padahal itu dalam Al-Quran sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 148. Okey, saya lompat-lompatlah beberapa bab. Jadi saya pilih secara rambang. Saya pilih secara rambang. Baik, surah Al-Baqarah ayat 189 di mana Allah berfirman, maksudnya, dan masuklah ke rumah itu melalui pintunya. Biasa je kan? Tapi apakah message deep daripada ayat ni? Sekali imbang macam biasa je lah, masuk rumah ikut pintu lah kan? Takkan masuk rumah ikut tingkap? Apakah message deep di dalamnya ya? Jadi itulah beberapa bab yang saya dapat kongsikan. Tak apalah, last yang terakhir, surah Al-Baqarah ayat 249. Okey, apabila Allah berfirman, maksudnya, kemudian apabila Talut keluar bersama-sama tenteranya, berkatalah ia, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang meminum airnya, maka bukanlah ia dari pengikutku. Dan sesiapa yang tidak merasai airnya, maka sesungguhnya ia daripada pengikutku, kecuali orang yang mencedok satu cedokan dengan tangannya. Ini Talut, Raja Talut dengan tenteranya. Dan dia nak tahu tentera mana yang bagus, tengok orang tu minum air ke tidak. Apa cerita ni, takkan minum air ke tidak kan? Tentera yang bagus ni pandai menggunakan senjata ke, pandai berani maju ke hadapan untuk berperang ke. Ini minum air ke tak minum air? Tapi boleh tak sekadar satu cedok? Macam mana tu? Okey, demikian beberapa contoh. Saya pilih beberapa bab awal secara rambang ya. Jadi apakah message deep yang ayat-ayat tadi? Kalau kita biasa baca surah Al-Baqarah, biasa baca terjemahannya, kita kenal kan. Tapi macam biasa je, apa yang tersirat di dalamnya. Okey. Selain itu, cara penyampaian buku inilah bagi setiap bab hanya satu ayat dan penjelasan ringkas lagi mudah. Okey, saya bagi contoh. Okey, katakan di sini. Alright, okey, bab ayat Quran dan penjelasannya. Bab ayat Quran dan penjelasannya. Pendek-pendek je. Okay, kadang tu satu muka surat je. Di sini dah masuk bab yang baru dah. Okey. Kan? Jadi bab ayat Qurannya, terjemahannya dan message deep. Message deep dia pendek saja. Kemudian dah terus bab baru, ayat Quran baru, terjemahannya dan message deepnya. Itu tanda asterisk tu ada sesuatu yang menarik lah tu. Kan? Kita baca, jangan baca macam baca novel. Kita baca untuk mengambil ilmu daripadanya kan. Okay. Di samping itu, sesuatu yang saya suka, especially untuk orang-orang yang dah uzur, dah tua sikit, dengan reading glasses apa semua tu kan. Tulisannya line spacing jarak-jarak. Okay? Sebab saya tak suka tulisan yang rapat-rapat. Saya suka tulisan yang jarak-jarak. Kalau boleh nampak di sini, maknanya ada line spacing. Ini kemungkinan besar 1.5 line spacing. Kan? Jadi selesa nak baca. Bila macam saya baca dalam flight, ada turbulence ke apa ke, kan, goyang-goyang pun boleh baca lagi. Saya tak suka baca buku yang tulisan dia rapat-rapat, macam footnote. Dia punya footnote tu tulisan utama. Yang itu saya tak suka. Jadi ini satu plus point, satu point tambahan buku ini, di mana ia mesra pembaca, tulisan yang jarak-jarak, lebih kurang 1.5 line spacing, sehingga mudah dibaca, khasnya oleh mereka yang sudah pakai reading glasses apa semua tu kan. Okey. Okey. Silap tadi, bukan uzur, tetapi alhamdulillah sihat ya, tapi umur sudah meningkat. Okey. Jadi buku ini mengandungi message deep daripada beberapa ayat terpilih dari surah Al-Baqarah hingga surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Tidak dinyatakan dalam buku ini, tetapi saya yakin akan ada sambungan siri kedua atau buku kedua
untuk ayat-ayat terpilih daripada surah An-Anfal dan seterusnya pula ya, insya-Allah. Jadi buku ini tebalnya 210 muka surat dan dijual dengan harga Semenanjung Malaysia RM35, Sabah dan Sarawak RM38. Boleh dipesan melalui Shopee atau Lazada, type saja message deep. Dan boleh pilih seller yang memberi harga yang lebih rendah. Tadi saya tengok-tengok ada harga yang lebih rendah lah. Ada yang jual 33, ada yang jual 32. Okey, baik, demikianlah ulasan ringkas saya. Tujuan saya membuat ulasan ini bukanlah kerana saya menjualnya. Tak ada, saya tak bagi link, bukan saya menjualnya. Tetapi saya ingin, saya inginkan pahala sebagaimana pahala penulisnya. Ini berdasarkan hadis yang saya baca di pembukaan video ini tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang menunjuk kepada kebaikan maka baginya pahala semisal pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Moga-moga dengan menunjuk kepada buku ini saya mendapat pahala semisal penulisnya yang ini, Ustaz Muhammad Zul Khairi Muhammad Nur. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.